Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan sambung untuk membincangkan masih lagi di bahagian bab 4, tetapi kita beralih kepada bahagian C. Okey, bahagian C ni sebagaimana kita sedia maklum, dia adalah bahagian esei . Okay, bahagian esei. Right, so bahagian bab 4. Ada participant outside ke? Ada 23, 24. Okay, kamu boleh pergi berapa orang? Okay, alright. So, mari kita mulakan untuk membincangkan bahagian C. Bahagian C ni bahagian esei. Okay, bahagian ni tiada bahan bantu. Alright, so kamu kena tahu fakta itu dan huraikan dia ataupun berikan contoh. Okay, dan kamu perlu menggunakan method macam tadi jugalah. Pertama, apa yang kita perlu buat? Okay, sebab untuk kita skip lah langkah pertama tadi untuk analisis bahan bantu ataupun bahan grafik. Sebab untuk soalan bahagian C tiada bahan grafik. Okay, so alright, so macam tadi juga kita kena tengok kata kunci dia. Right, so dia gunakan perkataan ataupun kata kerja huraikan. Betul tak? Okay, bila huraikan, okay, apa yang kamu faham tentang huraikan? Dan di sini, okay, bila huraikan, dia nak apa sebenarnya? Adakah dia nak fakta sahaja? Ataupun fakta dan huraian? Ataupun fakta, huraian dan contoh? 6 markah. Okay, so dia sebenarnya nak apa? Okay, dia nak, soalan nak fakta, juga huraian dan juga contoh. Okay, bagus. Alright, masih ingat? Okay, so soalan nak fakta, huraian, contoh. Jadi, next, bila kita dah tahu, dah analisis dah, alright, kita kena tahu pula tengok markah yang diberi. Okay, markah yang diberi ialah 6. So, kamu gunalah congak-congak matematik kamu. So, sebenarnya untuk soalan ini, kita perlukan 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Alright. Okay, seterusnya, apakah fakta yang kita perlu tulis dan hurai di sini? Okay, soalan tanya, bagaimana saliran? Okay, masih lagi menggunakan saliran, faktor saliran. Bagaimana saliran boleh mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi? So, sekali lagi, maksudnya hutan lagi. Tetapi di sini dalam konteks di Malaysia. Okay, right? Okay, so di Malaysia maksudnya, okay, apakah fakta dia yang perlu kita mula dan cuba huraikan? Okay, dia perlukan 2 fakta juga dan kebetulan saliran memang ada berapa jenis? 2. Okey, betul. Sama macam tadi, okey. 2 iaitu saliran baik dan juga saliran buruk. Jadi di sini sebab soalan tadi cikgu tu confuse sebab cikgu confuse dengan soalan ni lah. Alright. Okay, sebenarnya soalan tadi dia dah khususkan kepada baik dan juga buruk. Tapi di sini kita perlu huraikan secara keseluruhannya. So, perlu dan wajib gunakan kedua-dua jenis saliran. Okay, di sinilah kita boleh pilih. Kamu nak huraikan saliran baik ataupun saliran buruk dulu. Kita mulakan dengan yang baik macam tadi lah. Right? So, kita mulakan. Okay, so fakta pertama.
Okay, fakta satu kita adalah, oh sorry, ni soalan mana ni? Silap atas ni. Alright. Okay, fakta satu kita, okay, iaitu soalan tanya saliran, kita kena cipta dan pilih saliran apa. Kawasan, maaf. Okay, kawasan Saliran baik. Okay, baik. Okay, kamu tulis yang ni, dapatlah satu markah untuk fakta. Okay, kemudian yang kedua, okay. Okay, seterusnya kita nak masuk kepada huraian. Okay, huraian dia apa? Okay, so bila soalan nak fakta, huraian, contoh, jadi di sini tips dia ialah kamu beri ataupun hurai ataupun definisi apa yang dimaksudkan dengan kawasan bersaliran baik itu. So tadi kita dah bincangkan juga. So kawasan bersaliran baik ni sebenarnya kawasan apa? Yang tidak bertakung air. Ya, kawasan yang tidak bertakung air. Alright, selesai. Kawasan. Okey, dah dapat 2 markah di sini. 2/6 markah. Okey, kawasan yang tidak bertakung air. Okey, contoh. Okey, contoh dia. Okey, kamu boleh bagi contoh dekat sini pun boleh. Alright. Okay, kat sini contoh kawasan yang tak bertakung air ialah apa? Hutan tropika. Hutan. Okay. Kawasan yang tidak bertakung air seperti kawasan okay. Contoh dia. Right. Contoh dia pula. Contoh 1. So, apakah contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi? Okay, fakta huraian contoh, okay, digunakan di sini ialah Pokok cengat. Pokok Cengat. meranti, cengal. Pokok kelapa. Pokok kelapa? Pokok kelapa? Oh, pokok kelapa boleh. Boleh juga pokok kelapa, tapi pokok kelapa adalah di kawasan hutan. Hutan pantai. So di sini suggestion cikgu. Okey, pokok meranti kamu tulis hutan. Hujan tropika. Ya, hutan hujan tropika. Okey, ni tak silap cikgu soalan UCD kamu kot soalan ni. Pokok meranti hutan-hutan tropika. Okey, lagi pokok Cengal. Pokok cengal. Hutan hujan tropika. Lagi lagi dah. Satu pun boleh, tapi kita beri lebih dari satu pun boleh. Okay, tambah tadi kawan cakap apa? Nevita pokok kelapa boleh. Pokok kelapa. Hutan apa? Pantai. Ya, betul. Hutan pantai. Bagus. Baik. So, senang tak nak dapat markah? Dah dapat ke 6 markah full? Dah dapat tak 6 markah full? Belum. Kenapa belum? Baru 3. Baru 3 fakta. Baru 3 markah fakta huraian contoh. So kita perlukan fakta yang kedua, iaitu apa? Opposite dia. Okay, kawasan bersaliran buruk. Okay, kawasan bersaliran buruk. Okay, kemudian define apa yang dimaksudkan dengan kawasan bersaliran buruk. H2. Kawasan bertakung air. Okay, kawasan
kawasan yang bertakung air, sentiasa bertakung air, ataupun pelajar boleh tulis tak ada idea kan, tiba-tiba dia mampu tulis ni saja. Okey, boleh diterima juga. Okey, berlumpur. Okey, ataupun alright, sebab di kawasan fakta tu pelajar nak tulis nama hutan dia sekali, boleh juga. Okey, alright, itu saja. Okey, so contoh dia Pokok mengkuang. okey, macam cikgu sebutkan tadi. Okey, kalau kawasan yang bertakung air ataupun bersaliran buruk jatuh kepada satu jenis hutan saja, betul tak? Hutan paya. Tapi kita boleh pecahkan dua sebab hutan paya ada dua jenis pula. Okey, hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar. Okey, so bagi nama spesies dia. Pokok apa tadi? Pokok mengkuang. Okey, pokok mengkuang. Pokok mengkuang. Okey, pokok mengkuang boleh bagi cikgu tak hutan apa? Hutan paya apa? Masin. Tawar. Tak tahu. Masin, tawar. Tasteless? Masin. Masin ke tawar? Okay, kalau confused, tak perlulah pokok mengkuang. Pokok apa tadi kita bincang atas tadi? Pokok bakau, hutan paya air, masin. Lagi? Confused lagi? Apa lagi? Bersawar paya. Okay, pokok meranti paya. Okay, ini pokok meranti. Kenapa cikgu selalu gunakan ya? Sebab cikgu nak pelajar ingat. Hutan paya air masin juga. Tak apa. Tawar cikgu. Tu tawar. Nasib baik. Pandai. Cikgu saja je buat salah tu. Tengok. Ada alert tak? Okay. Alright. So, macam ni cerita dia. Cikgu nak cerita sikit tentang sejarah pokok meranti dengan meranti paya. Macam mana nak ingat? So, kamu kena tahu dan bezakan pokok meranti dia ada dekat kawasan hutan hujan tropika ya, kawasan hutan belantara sana. Tiba-tiba, okey, jika ada kawasan tu di kawasan yang lebih rendah, jadi bertakungnya air, jadi modifikasi daripada pokok meranti yang sepatutnya yang asalnya daripada hutan hujan tropika, so dia akan sesuaikan diri. So, lama-kelamaan dia akan jadi spesies paya lah. Okey, di kawasan hutan paya, air tawar yang bertakung airnya tadi. So, kena beza tu. So, nak ingat senang je. Paya air masin, pokok bakau, hutan paya air tawar, pokok meranti tambah daripada hutan hujan tropika tadi tambah paya. So, dia akan jadi hutan paya air tawar. So, tadi cikgu nak tanya kamu, hutan mengkuang tak? Pokok mengkuang, hutan apa? Hutan mengkuang pokok apa? Air tawar. Sama juga ya. Kalau mengkuang, okey, pokok mengkuang, cikgu tulis juga. Pokok mengkuang adalah hutan paya air tawar. Okey, jangan tersilap. Kalau tambah dekat sini, pokok mengkuang ada mengkuang laut, jadi betul tak dia adalah hutan paya air tawar? Pokok mengkuang laut. Pokok mengkuang laut. Pokok mengkuang laut, adakah hutan paya air tawar? Yes. Tidak. Pokok mengkuang laut ada di kawasan hutan pantai. Alright. So sejarah dia pun samalah. Modifikasi ataupun adaptasi ataupun cara-cara penyesuaian pada spesies. Tengok pokok, tumbuh-tumbuhan, dia boleh beradaptasi. Macam kita kan, dulu biasa belajar dalam kelas. So sekarang sama jugalah dengan norma baru ni. Kita kena adaptasi, kena sesuaikan diri.
Apa-apa pun kita kena pandang positif, insyaAllah lah. Alright, okay. So sekarang selesai. So kita dah dapat 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. So kita insyaAllah boleh dapat markah penuh 6 markah. Okey, seterusnya soalan seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Seperti biasa, kita kena highlight, analisis dahulu kehendak soalan. Terangkan. So, terangkan. Siapa ingat terangkan ni dia nak apa? Sebenarnya. Dia nak huraian. Okey, dia nak fakta dan juga huraian, dan disebabkan markah yang dikehendaki adalah 4 markah. Jadi sebenarnya kita perlukan 2 fakta dan 2 huraian. Betul? Pandai. Okey. Alright, so soalan tu dia nak fakta tentang apa? Dia nak kesan positif. Kesan positif apa? Kegiatan manusia. Maksudnya apa yang manusia buat yang baik-baik sahaja, yang positif terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Alright, yang ni soalan ni adalah lebih kepada fakta. Okay, cikgu nak kita ulang kaji sedikit. Alright, okay, so Alia di lobby. Okay, asli 33 kamu sekarang. Alright, okay, so okay, kita pergi kepada kesan positif. Alright, so sebenarnya di bawah topik 4.4 kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So kesan positif ada 4 semuanya. Okay, pembangunan hutan. Okay, penghutanan semula. Okay, kemudian holding ya. Okay, kemudian taman negara dan juga hutan simpan kekal. Alright, sedikit sama dengan apa yang kita belajar dalam sumber hutan. Okay, tempoh hari. Okay, so dalam 4 ni yang mana yang sinonim dengan geografi yang kamu rasa sesuai? Kamu boleh jawab. Taman negara. Ya? Taman negara. Bagus. Taman negara lagi. Hutan simpan kekal. Hutan simpan kekal. Baik. Kalau soalan tu nak 6 tiba-tiba, so ingat lagi satu. Agak-agak apa lagi satu sesuai? Penghutanan semula. Ya, penghutanan semula. Sangat sinonim dengan geografi lah tu. Penghutanan semula, hutan simpan kekal dan juga taman negara. Okay? Alright. Tapi jangan lupa soalan ni tanya dalam konteks tumbuh-tumbuhan. Nanti syok pula urai taman negara tiba-tiba ada flora fauna semua. Okay? Alright. So, balik kepada soalan. Okay, dia nak 2 fakta dan 2 huraian. So, fakta tersebut apa yang kita pilih tadi lah. So, kamu pilih apa? Taman negara. Taman negara. Okey, taman negara boleh. Okey, so itu adalah fakta 1. Okey, fakta 1 ialah taman negara. So, maksudnya itu adalah kesan positif kegiatan manusia lah. Manusia telah mewujudkan taman negara. Okey, so kita perlu huraikan dia. H. Okay, so macam mana nak hurai? Taman negara. Tumbuh-tumbuhan di taman negara ini dijaga dan disimpan dengan baik. Boleh? Okay. Contoh tadi, ulang siapa tu? Saya cikgu. Tumbuh-tumbuhan. Nivita. Okay. Nivita kan? Ya cikgu. Betul. Alright. Okay. So, taman negara. Mana tadi kita cakap? Tumbuh-tumbuhan di taman negara ini dijaga dan disimpan dengan baik bagi mengekalkan biodiversiti alam sekitar. Ya. Okay, maksudnya alright, kita buat karangan ni nak bukan karangan ni, esei geografi, kita nak padat dan juga tepat. Alright. Okay, so sekarang ni taman negara ni dibuat, kegiatan manusia ni dijalankan lah. Alright, so dia adalah dijalankan untuk apa? Dijalankan untuk
Mengekalkan biodiversity alam. Okey. Mengekalkan biodiversity. Okey, mengekalkan biodiversity maksudnya mengekalkan kepelbagaian. Okey, biodiversity ni kalau tiba-tiba terbelit lidah kan tak boleh nak cakap apa maksud sebenarnya. Kepelbagaian flora dan fauna. Okey, itulah biodiversity. Okey, kalau ingat biodiversity pun okey. Tapi kamu belajar sains kan? Sains form tu ada biodiversity. So faham kot. Okay. So dijalankan untuk mengekalkan kepelbagaian flora dan fauna. Okey. Kemudian lagi? Okay, sebab dia nak fakta dan huraian kan? Alright, kita boleh bagi lagi yang kedua. Okay. Alright, fakta yang kedua pula. Hutan simpan kekal. Okay. Okay, untuk hutan simpan kekal, alright. So dia adalah lebih kurang sama dengan dia adalah kegiatan. Ya, betul. Hutan simpan kekal dengan okey. Kamu boleh gunakan fakta yang sama dan huraian yang sama. Okey? Okey. Lagi satu cikgu suruh kamu pilih apa tadi? Penghutanan semula. Ya, penghutanan semula. Sebab, okey, macam kita belajar dalam sumber hutan, kita belajar pemeliharaan, betul? So kita kena bezakan dua tu. Alright, so penghutanan semula ni, okey. Penghutanan semula ni, apa yang kamu faham tentang penghutanan semula ya? Penghutanan semula. Dalam konteks bahasa Melayu maksudnya, kita wujudkan kembali hutan, betul tak? Kita jadikan hutan tu, betul tak? Betul. Agak-agak, kenapa kita buat macam tu? Untuk mengelakkan spesies flora dan fauna terancam. Belum tu, cikgu dah sebut tadi dah, kita belajar dalam dalam sumber hutan. Dia adalah kegiatan pemeliharaan ataupun pemuliharaan. Guna ayat geografi tu. Penting. Siapa tahu? Penghutanan semula ni pemeliharaan ataupun pemuliharaan? Pemuliharaan. Pemuliharaan. Baik, Wan Adam. Vaishnavi, dia tak bersuara tapi dia type. Cikgu nampak. Cikgu boleh baca kat situ. Terima kasih. Alright, so dijalankan sebagai ataupun untuk pemeliharaan. Pemeliharaan apa? Pemeliharaan hutan. Okey, kita buat macam mana ya penghutanan semula ni? Dengan pokok. Kenapa kita tebang pokok? Cerita dia, kita tebang pokok nak buat apa? Boleh tak kita tebang pokok? Kenapa boleh tak kita tebang pokok? Alright, so ayat tu selalu pelajar dengar bila cikgu cakap. Dia dah cakap tak boleh. Sebenarnya ayat tu kena habis. Tebangan pokok dibenarkan secara terkawal. Okey, ada reserve dia. Dia dah stay dah. Hello. Siapa tu? Hello. Hai. Hari-hari. Cikgu boleh detect siapa yang bersuara siapa yang mengumpat seseorang tu. Cikgu boleh tahu dia naik terus nama kat situ. Okey. Dijalankan untuk tarik kepada penebangan pokok. Kita akan tebang pokok untuk jadikan untuk majukan industri kayu, buat perabot dan sebagainya. Jadi penebangan pokok boleh tapi secara terkawal. Okey, jadi pokok-pokok yang kita ambil, kita tebang ni sebenarnya pokok yang bermutu tinggi. Takkan kita nak ambil pokok yang tak bermutu tinggi kan? Alright, jadi yang mana? Kita dijalankan untuk pemeliharaan hutan dengan pokok yang juga bermutu
Yang bermutu tinggi. Ya, yang bermutu tinggi. Dan kalau kamu faham konteksnya, pilihan pokok dalam soalan bab 4 tu ingat tak? Pokok akasia dan batai sebab dia bermutu tinggi dan juga dia cepat matang. Sebab bolehlah dia menggantikan pokok yang telah ditebang. Right? Okay, bermutu tinggi. Alright, so habis di situ. Okay, tapi di sini cikgu suka untuk bagi lagi huraian-huraian tambahan lah. Okay, sebab bila kami maki cikgu semak soalan kamu, tak semestinya semua pelajar jawab yang ni hari, pelajar jawab yang seterusnya, tetapi menggunakan fakta yang sama. Kami akan terima jugalah. So H2, huraian seterusnya mungkin pelajar boleh huraikan juga sebagai ataupun untuk kurangkan tekanan kepada siapa? Kepada manusia ke? Kepada hutan asli. Okay, tak adalah pemaju ataupun developer ni dia aim target dekat hutan tu sebab kita dah ada dah spare untuk seterusnya. So tak stres sangatlah hutan asli kita ni. Kita kena faham juga walaupun dia bukan hanya dia adalah juga living things kan, benda hidup yang hidup sama macam kita juga. Alright, kena jaga jugalah. Alright. Okay, so seterusnya cikgu nak tambah lagi yang ni penting dalam sektor ekonomi. Kenapa kita buat semua ni? Okay, rasanya kalau tak ada yang keempat ni, tak ada pun orang nak buat kemungkinan semula ni. Okay, kena ada win-win situation lah. Untuk apa? Menjamin apa? Menjamin cikgu sebut tadi untuk kegiatan ekonomi. Jadi bila sebut kegiatan ekonomi, so Bekalan. Ya, bekalan. Bekalan apa? Bekalan Mentah. Bekalan mentah. Apa sumber yang mana satu? Tadi cikgu sebut dah tadi. Sumber apa? Sumber bahan mentah ada banyak. Jadi yang ni untuk sumber sumber kayu balak. Sumber kayu balak yang berterusan. Dalam sektor apa? Industri apa? Siapa tahu? Industri Untuk industri pembuatan. Pembuatan apa? Tak khusus tu. Industri apa? Yang khusus untuk sumber kayu balak. Kamu boleh sebutlah. Industri Perabot. Industri pembuatan perabot. Industri perabot boleh. Industri kayu pun boleh. Okay, yang mana berkaitan lah. Alright. Okay. Boleh. Okay, so cukup saja. So kalau pelajar, okay, so inilah cara dia menjawab soalan. Okay. Dan kamu akan dapat 4 markah. Okay. Untuk hari ini, okay, Alhamdulillah ada 30 orang pelajar. Tahniah kepada semua yang hadir. Walaupun kita bincangkan sikit saja, cikgu rasa sangat gembira sebab akhirnya cikgu dapat tunjuk juga dekat kamu cara nak menulis ataupun menjawab bahagian B dan juga bahagian C. Okay. Walaupun yang sedikit ni, kalau kamu dapat ingat di Jawa 20 markah tu banyak tu kalau keluar kan. Right. Okay. So ada sebarang soalan? Tak. Okay, tak. Alright. Jika tiada sebarang soalan, so cikgu akan upload latihan tugasan yang baru iaitu 5, 6 dan 7. Okay. Macam biasa dekat GC, dekat Google Classroom, dan nanti hantar dan kirim balik kat cikgu. Macam biasa ada sebarang masalah dalam Google Classroom boleh PM cikgu. Dan ada yang belum tulis kehadiran ataupun belum isi Google Form, sila isi sebab maksimum time yang cikgu bagi adalah pukul 5 ataupun mungkin cikgu akan start lebih awal. Okay, cikgu akan kira lebih awal. Okay. Jadi, ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada soalan.
Alright, so kita jumpa lagi minggu hadapan. Apa-apa boleh PM cikgu. Alright, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Okay, bye.